بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul sama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini untuk menyambung pembacaan kitab Risalatul Tauhid bagi karangan seorang tokoh ulama daripada tanah Melayu kita, iaitu Allahyarham Ustaz Haji Abdul Ghani bin Yahya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, pada membicarakan berkenaan dengan ilmu usuluddin ataupun disebut juga dengan istilah ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Dan insya-Allah perbahasan dalam kitab kita ini adalah berdasarkan kepada manhaj ahli sunnati wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Jadi kita sambung pembacaan kitab kita ini masih lagi dalam muka surat yang ketujuh. Muka surat yang ketujuh. Saya nak ulang semula pada poin yang ketujuh, kerana ada beberapa penerangan tambahan yang tidak sempat saya sampaikan pada kuliah yang lepas. Jadi atas dasar itu, maka saya mengulang sekali lagi pembacaan bermula pada poin yang ketujuh, nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang menghantarkan, iaitu yang pertama, mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalilnya. Jadi poin utama dia pada nombor 7 ni sebagai mabadi' yang ketujuh. Sebab kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan tajuk mabadi' asyarah ataupun mabadi' yang 10. Mabadi' artinya permulaan. Sebelum daripada kita mempelajari satu-satu jenis ilmu, maka
menjadi satu disiplin tradisi dalam pengajian kitab-kitab turas ini, maka hendaklah dikenali apa itu mabadi', permulaan yang 10, supaya kita kenal dan kita ketahui apakah bentuk kupasan ilmu yang akan kita pelajari. Pengenalan satu-satu ilmu tu ada 10 perkara yang perlu diketahui oleh setiap orang yang mengaji. Jadi kita masuk pada poin yang ketujuh. Dia kata yang menghantarkan ilmu ini, itu ilmu tauhid ini, yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalilnya. Jadi poin utama dia ialah dekat situ, perkataan dengan mendirikan dalilnya. Situ poin utama dia, mendirikan dalil. Maksud lain ialah siapakah ulama ataupun tokoh yang mendirikan satu kaedah atau rumusan dalam perkara akidah ataupun dalam ilmu usuluddin, supaya kaedah itu, rumusan itu dapat difahami secara benar oleh setiap daripada umat Islam. Maka dibuat satu kaedah, yang mana kaedah ini tidak ada didirikan sebelum daripada orang ini, tetapi ilmunya, isinya, poinnya tetap ada daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka timbullah orang yang mula-mula merumuskan satu kaedah dengan menggali segala dalil dalam Al-Quran dan dalil hadis Nabi, kemudian dirumuskan, dibuat satu kaedah yang kita panggil satu kaedah untuk mengetahui perjalanan ataupun ilmu akidah yang benar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mudah katanya, dengan kita mengetahui rumusan ini, maka inilah akidah yang dipegang, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu poin utama dia pada nombor 7 ni. Saya ulang sekali lagi, poin yang utama ialah dengan mendirikan dalilnya. Maksud mendirikan dalil ni ialah dia buat satu rumusan kaedah yang akhirnya dinamakan dengan kaedah sifat 20. Dia mari timbul istilah sifat 20. Boleh faham tu? Itu dia panggil kaedah, yang mana kaedah tu tidak berlaku sebelum daripada orang yang merumuskan kaedah ini. Zaman Rasulullah tidak ada kaedah ni, tetapi ilmunya tetap ada. Faham? Itu maksud dia. Akidah tu ada dah, cuma kaedah saja. Seperti saya kiaskan, saya umpamakan macam kaedah ilmu tajwid lah, ataupun apa saja, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, semuanya diajar pada hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kaedah pembukuan, kita istilahkan pembukuan secara berkitab, yang itu memang tak adalah zaman Rasulullah, tapi ilmunya tetap ada. Jadi kita nak faham tu dulu. Sebab sekarang ni kita lihat ramai umat Islam dia tidak faham. Tidak faham kat mana? Dia tidak faham bila dikatakan akidah sifat 20 itu adalah satu akidah yang direka cipta oleh orang yang kemudian
dan tidak berkait langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak betulkan pemahaman inilah yang sedang meresap masuk ke dalam umat Islam tentang kefahaman mereka pada akidah yang kita sebut dengan istilah sifat 20. Jadi sebab tu saya ulang sekali lagi, poin yang utama pada nombor 7, mabadi' yang ketujuh ni, siapakah orang yang mula-mula mendirikan kaedah sifat 20 ni? Tu poin dia. Siapa orang dia? Maka kita teruskan lagi. Untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi ialah ulama-ulama yang masyhur, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini dah dua namanya naik, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua tokoh ulama kita, imam kaum muslimin, yang telah merumuskan satu kaedah yang kita panggil sifat 20. Sebab itu dalam khutbah kan, dalam khutbah Jumaat kita, khatib ada membaca doa kan, ya Allah, peliharalah akidah kami di negeri ini berdasarkan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Situ poin dia tu. Jadi kenapa disebut al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah? Kerana dua tokoh inilah yang telah merumuskan kaedah dipanggil ilmu usuluddin ataupun akidah, yang sanadnya, salasilah ilmunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi hanya menggali dalil, mencari dalil dalam Quran, lalu keluarkan, kemudian dibuat satu kaedah. Yang itulah nama sifat 20 tu. Bukan bermakna sifat 20 itu adalah satu akidah yang baru yang direka cipta oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa yang kita nak faham ialah menolak tuduhan yang mengatakan bahawa sifat 20 ini bukan diajar, bukan diiktiqadkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang nak diperbetulkan. Kerana kita melihat akhir-akhir ini ramai orang yang tidak memahami sifat 20 secara ilmiah, lalu percaya bulat-bulat akan tuduhan yang mengatakan sifat 20 itu adalah satu ilmu baru yang direka cipta. Maka bila ianya direka cipta, tidak berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan akidah ini adalah akidah yang batil, yang sesat lagi menyesatkan. Di situ bahayanya. Maka dari kerana itu, pemahaman perlu diberikan kepada masyarakat. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita pergi kepada poin yang ke-8, 9 dan ke-10, ada 3 lagi ni, maka saya rasa bertanggungjawab untuk menerangkan sehabis daya, sehabis mungkin, supaya kefahaman kita bersama jelas dalam masalah akidah yang kita pegang sekarang ini. Akidah yang kita pegang kini, dulu dan selamanya, inilah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kita nak sama-sama faham, supaya kita tahqiq, kita yakin, kita tak ada rasa ragu, tidak ada rasa syak tentang soal akidah yang menjadi iktiqad kita bersama umat Islam di Malaysia ni. Biar jelas tuan-tuan. Baik.
Jadi saya nak sebut tuan-tuan sambungan daripada penerangan tambahan yang saya nak terangkan yang berkait dengan salasilah ilmu akidah. Baik, kita tengok dia sebut tadi orang yang mula-mula mendirikan sifat 20 ni siapa dia? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, seperti mana yang ditulis ni lah. Dan seorang lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, kita ambil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya dah bacakan sanad keilmuan dia pada kuliah yang lepas. 2 minggu lepas saya dah sebut dah. Jadi pada malam ni saya insya-Allah nak menambah sedikit lagi supaya menambah lagi tahqiq, yakin kita tentang kebenaran akidah sifat 20 ni. Boleh ya tuan-tuan? Kalau tak baca pun tak apa, tapi tak jelas lah nanti kan. Boleh je lompat nombor 8 ni, baca laju-laju lebih kurang sikit, tapi nanti tak faham. Jadi biarlah kita ni faham dan tahqiq atas akidah yang menjadi pegangan kita selama ini. Baik, jadi nota tambahannya ialah begini ya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita tengok dia punya salasilah dia, sanad ilmu dia, dia ambil belajar ilmu akidah tu dengan siapa? Dia mesti ada guru dia. Jadi guru ke guru tu yang kita nak tahu. Baik, tak apalah saya baca sekali lagi ya tuan-tuan ya, biar jelas kat sini. Baik, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia belajar ilmu akidah ataupun belajar ilmu usuluddin ni dengan siapa? Dengan seorang tokoh imam besar yang bermadhab Syafi'i, iaitu Al-Hafiz Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Itu tok guru dia dalam ilmu akidah, Al-Hafiz Imam Zakaria bin Saji. Ya, ni kalau betul-betul kita nak apa dia kena tulis lah ya. Siapa yang tulis mana dapat nota tu. Penting sanad, bagi sanad. Okey ya. Baik, kemudian ni tok guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang saya baca ni satu jalur je, dia banyak jalur, saluran dia banyak. Ni baru satu jalur je. Tu dia. Baik, kemudian Al-Hafiz Imam Zakaria bin Yahya, tok guru dia ialah Al-Hafiz Al-Imam Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Baik, kemudian Imam Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu mengambil sanad ilmu akidahnya dengan Al-Imam Abu Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Muzani ni untuk pengetahuan murid kanan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Abu Muzani. Baik, kemudian Imam Abu Muzani dah tentulah tok guru dia siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Baik, jadi maknanya 3 level: Imam Zakaria As-Saji, Al-Imam Ar-Rabi', Imam Abu Muzani, sampai sanad akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri bagi sifat 20, sampai kepada sanadnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari segi jalur ini, apa yang kita nampak tuan-tuan? Apa yang kita boleh katakan berdasarkan pada sanad yang disebut tadi tu? Kalau saya tanya tuan-tuan lah, berdasarkan jalur sanad yang saya sebut tadi, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, 3 orang imam tu sampai pada Imam Syafi'i yang keempat, level yang keempat, apa yang tuan-tuan boleh faham daripada penjelasan sanad ini? Boleh? Artinya apa? Saya nak khabar apa di sini? Nak khabar apa? Iaitu apakah akidah
yang menjadi pegangan Imam Syafi'i. Sama tak dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Sama tak? Sama. Habis kenapa zaman Imam Syafi'i tak ada sifat 20 ni? Kerana zaman itu tiada keperluan nak buat kaedah sifat 20 tu. Tidak ada keperluan. Baik. Kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mendirikan kaedah sifat 20 tu? Kerana ketika zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, negara-negara umat Islam telah banyak berubah akidah, lari akidah, keluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, keliru dah dalam berakidah. Kebanyakan negara umat Islam ketika itu telah diserang dengan fahaman Mu'tazilah. Faham? Mu'tazilah. Iraq diserang dengan fahaman Mu'tazilah. Ramai yang dah ke faham Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah di Iraq, kemudian di negara-negara sekitarnya, di Kuwait ketika itu, banyak negara-negara Islam yang sudah diserang dengan pahaman Mu'tazilah. Jadi bila diserang dengan Mu'tazilah, maka bangkitlah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini buat satu kaedah. Inilah sebenarnya akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Mu'tazilah. Jadi dengan kaedah ni umat Islam dapat faham, oh ini akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang saya sebut sini ialah apa dia? Sanad salasilah ilmu akidah daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa guru dia? Kita nak tengok sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada Imam Syafi'i, sampai. Kan saya sebut tadi kan 3 level sampai pada Imam Syafi'i. Baik. Kemudian Imam Syafi'i mengambil sanad ilmu akidah kepada tok guru dia Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Imam Malik, pengasas bagi mazhab Maliki, tok guru Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik mengambil sanad ilmu akidahnya kepada tok guru dia Al-Imam An-Nafi' radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Itu tokoh tabi'in dah tu, Imam Nafi' tu. Tabi'in dah tu. Kemudian Imam Nafi' dia mengambil sanad ilmunya, ilmu akidahnya kepada seorang tokoh. Oleh kerana Imam Nafi' itu tabi'in, maka dia sempat jumpa dengan sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anak Sayyidina Umar. Ada anak Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Nafi' belajar akidah, ambil sanad akidah dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar dia mengambil sanad ilmu akidah kepada siapa? Seorang lagi sahabat Nabi yang jarang-jarang namanya kita dengar, iaitu Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Kemudian itu nama sahabat yang jarang kita dengar, Sayyidina Rabi'ah. Baik, kemudian Sayyidina Rabi'ah pula dia mengambil sanad ilmu akidahnya kepada seorang sahabat besar Nabi yang paling rapat dengan Nabi, yang hidup siang malamnya dengan Nabi kerana hikmat dengan Nabi, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari naik sampai kepada Sayyidina Anas, sanad ilmu dia tu. Bagaimana? Salah silah belajar kepada siapa. Jadi kena pada sampai pada Sayyidina Anas bin Malik, dipanggil khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, iaitu Anas bin Malik, kerana rapatnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan cuba jawab sendiri. Maka Anas bin Malik siapakah tok guru dia dalam sanad akidah? Tak ada lain dah melainkan Sayyidina Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi sandaran ilmu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sampai tak pada Rasulullah? Sampai. Ini bermakna Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tugasnya ketika mana umat Islam diserang dengan pahaman Mu'tazilah, maka dia bangkit untuk mempertahankan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dinamakan ulama-ulama selepasnya dengan kaedah sifat 20. Boleh faham tak ni tuan-tuan ya? Maka jelas ya, akidah yang kita pegang di Malaysia ni, aliran Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada ini, maka ia bukan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, dan perkara ini telah disepakati oleh ijma' sekalian ulama salaf dan khalaf, dan sampai kita pada hari ini. Satu ijtima' besar yang berlangsung pada tahun 2016 di Chechnya. Seluruh ulama satu dunia berkumpul di Chechnya, ijtima' menentukan siapakah ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam ijtima' itu resolusi dikeluarkan yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah itu ialah siapa-siapa yang berpegang kepada aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Khalas, itu jelas itu. Maka selain daripada Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah itu, maka ijtima' tersebut mengatakan bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu dari segi sudut akidah. Dan perkara ini mestilah menjadi satu kefahaman yang jelas kepada tuan-tuan sekalian, ya. Jadi saya harap dengan penerangan yang tak seberapa ini, yang ringkas ini, sedikit sebanyak memberikan sedikit pencerahan tentang apa? Tentang akidah yang kita pegang, yang kita dok iktikadkan ni. Inilah dia akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Baik, kemudian saya nak sebut di sini beberapa pandangan daripada ulama-ulama besar, ya, tentang akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, saya nakal daripada kata-kata Al-Imam Abu Bakar bin Qadhi Asy-Syuhbah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama salaf dari kalangan salaf. Dia kata apa? Dia kata Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri Imamul Mutakallimin wa Nasirus Sunnah Sayyidul Mursalin wadzabi 'anid din. Ini kata-kata Al-Imam Abu Bakar bin Qadhi Asy-Syuhbah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Artinya apa? Kata Imam Abu Bakar, dia kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri. Al-Basri itu gelaran sebab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini orang Basrah, Iraq. Ulama yang berasal daripada tanah Iraq, Basrah. Itu sebab itu Al-Basri Imamul Mutakallimin. Kata Imam Abu Bakar ni, beliau ni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seorang Imamul Mutakallimin. Maksudnya apa? Imam Ahlul Kalam bagi kaum muslimin ketika itu. Maksudnya rujukan dalam perkara akidah. Kerana apa? Kerana beliaulah orang yang sangat konsisten dalam mempertahankan ketika itu akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat ridwanullahum ajma'in. Kerana umat Islam pada ketika itu telah diserang dengan pelbagai pahaman. Di antara pahaman yang paling besar ketika itu ialah pahaman Mu'tazilah. Maka sebab itu bangkit Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk mempertahankan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggali dalil, mendirikan dalil daripada Quran dan Sunnah, lalu dirumuskan inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Kemudian itu satu tokoh kata tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Kemudian berkata Al-Imam Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Abdus Salam radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau berkata, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah telah disepakati oleh kalangan pengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan fudala Al-Hanabilah, yakni orang-orang ulama-ulama yang utama dari kalangan mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini kata-kata daripada Sultan Ulama yang terkenal itu Al-Imam Izzuddin Abdus Salam radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Yang orang yang berpegang kepada manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bab akidah, mereka itu kalangan siapa dia? Yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Maliki, bermazhab Hanafi, dan sebagian besar daripada fudala, orang-orang yang terkemuka dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan apa? Sekalian ulama-ulama Syafi'iyah, sekalian ulama-ulama Hanafiyah, sekalian ulama-ulama Malikiyah, dan sebagian besar orang-orang besar di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpegang kepada akidah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang hidup selepas daripada zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yakni ulama khalaf. Jadi mereka sepakat berpegang kepada aliran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik. Kemudian yakni saya nakal kata-kata ulama tentang Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik. Saya nakal daripada kata-kata Al-Imam As-Subki. Al-Imam Subki, tokoh imam mujtahid besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Tajuddin As-Subki, kurun yang ke-7 ni, kurun yang ke-6 ke-7 tak silap saya. Dalam tabaqatnya berkata, ketahuilah bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak membawa ajaran atau mazhab akidah yang baru. Ini yang seperti saya sebut tadi tu. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan mereka cipta bab akidah baru yang tak ada zaman Nabi. Ini kata Imam Tajuddin As-Subki, imam besar. Dia kata apa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan bawa mazhab baru dalam bab akidah. Beliau hanya menegaskan kembali mazhab salaf, menghidupkan kembali ajaran-ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyandaran nama kepadanya kerana beliau sangat konsisten dalam berpegang teguh pada ajaran salaf, ajaran sahabat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujjah-hujjah yang digunakan sebagai landasan kebenaran akidahnya juga tidak keluar dari apa yang menjadi hujjah para pendahulunya. Maksudnya hujjah-hujjah dalam bab akidah ni yang dikemukakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak menyalahi dengan hujjah golongan-golongan salaf yang terdahulu daripadanya. Siapa dia? Di kalangan tabi'in dan sahabat Nabi ridwanullahum ajma'in. Jadi hujjah Abul Hasan Al-Asy'ari tidak menyalahi, bahkan menyamai dengan hujjah kaum-kaum salaf yang terdahulu daripadanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam As-Subki kata. Baik. Kemudian saya nakal pula daripada kata-kata Al-Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi. Ini mazhab Hanafi pula. Salah seorang mujtahid dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dia kata apa? Dalam Hasyiah Ar-Raddul Mukhtar ala Ad-Durrul Mukhtar, dia kata apa? Simple aja dia kata. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila dikatakan siapa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, mereka itu adalah golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tadi. Simple aja. Kemudian saya nakal pula daripada kalam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini tokoh ulama mutaakhirin. Kurun ke, ini kurun yang ke berapa dah ni? Ini kurun ke-8 ke-9.
Ini kurun ke-8 ke-9. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, salah seorang tokoh ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i. Imam hadis muhaddisin yang ijtihadnya dalam bab fiqh banyak kita pegang. Yang kita doa amalkan dalam bab semayang, dalam bab wuduk, dalam bab bersuci, dalam bab zakat, dalam bab haji, kita banyak bertaklid kepada pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebagai ijtihad yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Baik, dia kata apa? Dia kata dalam kitab dia Tathhirul Jinan wal Lisan, kata Imam Ibn Hajar, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah itu, jika diitlaqkan, jika dikatakan siapa dia ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tu. Kemudian ni saya naqal aja ni, tuan-tuan ya. Naqal nak bagi tahqiq saja ni. Kemudian saya naqal daripada kata-kata kalam Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ini tokoh mujaddid Islam yang terkenal, kitabnya yang kita mengaji. Banyak masjid-masjid mengaji kitab dia ni. Apa kitabnya yang terkenal? Wasiat agama, nasihat agama dan wasiat iman. Kitab tu kan banyak dipelajari kan dekat surau masjid-masjid kita. Dalam kuliah takmir tu banyak. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat dan wasiat iman. Karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Dia kata dalam kitabnya, salah satu kitabnya Risalatul Muawwadah, menyebutkan bahawa metodologi Al-Firqah An-Najiyah, yakni golongan yang selamat, adalah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ciri-ciri Al-Firqatun Najiyah ini ada pada golongan Al-Asy'ariyah yang dinisbahkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau telah menyusun kaedah-kaedah Ahlul Haq, orang-orang yang benar, dan ia merupakan akidah yang telah disepakati para sahabat ridwanullahum ajma'in dan golongan-golongan yang terpilih selepas daripada mereka. Dan beliau juga, yakni Al-Imam Abdullah Al-Haddad, mengakui kesahihan dan kebenaran Al-Asy'ariyah dengan katanya, dan jadilah engkau seorang yang mengikut Asy'ariyah dalam perkara akidahmu, sesungguhnya ia adalah sumber akidah yang bersih daripada segala penyelewengan dan kekufuran. Ini Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dia nasihat kepada kita umat Islam supaya akidah pegang kepada akidah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ataupun sifat 20. Khalas. Jadi saya nakalkan 5 kalam imam-imam besar sebagai nota tambahan bahawa cukuplah, memadalah dengan kalam-kalam ulama yang besar ini, memadalah bagi kita mentahqiqkan kita, meyakinkan kita bahawa akidah sifat 20 yang diasaskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebagai akidah yang hak, akidah yang benar, yang sandarannya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa amat mencemburui kita. Dah dah dibagi tahu, Ustaz 8.45 bolehlah kita tawakuf. Jadi saya ni menurut perintah saja. Jadi insya-Allah di masa yang mendatang, dalam kesempatan yang akan datang, sesi kuliah akan datang, kita sambung kepada mabadi' yang ke-8, 9 dan yang ke-10 insya-Allah. Jadi pada malam ini minta maaf, saya masih lagi mengekalkan poin yang ke-7 walaupun dah baca pada 2 minggu lepas. Saya ulang semula kerana ingin menambah sedikit beberapa poin yang saya kira penting, semata-mata untuk memberikan tahqiq, yakni rasa yakin dalam hati bahawasanya
inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka usah dan jangan syak atau ragu lagi tentang akidah yang telah pun kita pegang selama ini, bahkan yang telah dipegang oleh datuk dan nenek moyang kita dahulu, ketika mana Islam mula menapak masuk ke tanah Melayu dalam sejarah yang tertulis dalam buku-buku sejarah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan istiqamah dengan akidah yang benar ini, akidah yang sahih, akidah yang benar yang menjadi akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah beri kita kekuatan supaya kita sentiasa berpegang atas akidah ini sampai kepada roh kita ini keluar daripada jasad kita besok, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala memperkenankan hajat kita ini. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan kita sambung pada kuliah akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.